Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Salam sejahtera dan selamat tengah hari. Terlebih dulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian dan membangkitkan isu-isu yang berkaitan dengan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna semasa pembahasan Belanjawan 2020 yang lalu. Tuan Yang Di-Pertua, tahun 2020 merupakan tahun yang sukar dan mencabar berikutan penularan wabak COVID-19 dan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan. Ujian yang gentir ini bukan sahaja mengubah corak kehidupan kita semua, bahkan realiti yang terpaksa kita hadapi ialah impak COVID-19 ini turut merencatkan perkembangan ekonomi dengan kadar yang begitu drastik. Turut menimbulkan gangguan dari sudut kesihatan, keselamatan dan sosial. Ekosistem perniagaan juga turut terhempit dan rentetan dari itu menyebabkan implikasi yang begitu membimbangkan. Dalam usaha kerajaan memastikan kesejahteraan rakyat terus terpelihara, di samping membantu memacu pemulihan ekonomi negara, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna terus diberikan mandat untuk melaksanakan program-program yang dapat memberikan impak dengan penekanan khusus untuk memperkasakan dua kumpulan sasar berikut. Pertama, bagi membantu masyarakat berhadapan dengan peningkatan kos sara hidup, program bersifat rakyat-sentrik dirangka bagi memastikan keberadaan bekalan makanan, harga barang keperluan lebih terjamin di samping melindungi hak pengguna supaya terpelihara. KPD NHB terus komited melaksanakan program advokasi kepenggunaan, skim kawalan harga barang di samping aktiviti pemantauan dan penguatkuasaan yang akan dilaksanakan secara konsisten. Kedua, tumpuan diberikan kepada golongan peniaga iaitu menjurus kepada aspek merancakkan pertumbuhan perdagangan dalam negeri meliputi sektor peruncitan dan pengedaran. Aktiviti peruncitan domestik akan terus digiatkan bagi membantu mempromosi aktiviti serta pembangunan perniagaan. Tuan Yang Di-Pertua, KPD NHB telah melaksanakan pelbagai usaha dan pendekatan melalui beberapa siri rundingan pre-budget bersama pemain industri, persatuan dan NGOs ataupun non-governmental organisation bagi mendapatkan maklum balas untuk merangka peruntukan yang dapat menepati kehendak komuniti peniaga bagi menggerakkan sektor perdagangan dalam negeri di samping melindungi maslahatkan pengguna dalam tempoh yang begitu sukar ini. KPD NHB turut meneliti dan menyambut baik segala pandangan dan cadangan stakeholders yang diajukan dalam bentuk aduan dan maklum balas yang diterima sebelum peruntukan ini dimuktamadkan. Peruntukan yang dipohon bagi tahun 2021 adalah sedikit berbeza berbanding tahun 2020 dengan mengambil kira kepentingan untuk memperkukuhkan kesejahteraan rakyat serta merancakkan pertumbuhan sektor peruncitan domestik yang terjejas akibat penularan wabak COVID-19. KPD NHB menghargai keperhatian yang amat berhormat kepada Perdana Menteri serta Menteri Keuangan kerana telah meluluskan peruntukan sebanyak RM1,151,253,300 iaitu peningkatan sebanyak 11.4% berbanding tahun 2020. Peruntukan ini begitu signifikan terutama dalam penyusunan program bagi mengurangkan beban kos sara hidup rakyat, memacu pemulihan serta merancakkan sektor peruncitan dan pengedaran yang terjejas ekoran tercetusnya pandemik COVID-19. Perbelanjaan mengurus turut meningkat kepada RM1.084 bilion
iaitu sejumlah 6.33% berbanding peruntukan yang diterima pada tahun sebelum, iaitu tahun 2020 ini. Manfaat ini akan memberi kesan positif kepada pembangunan program yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kelangsungan perniagaan. Tuan Yang di-Pertua, dapat saya rumuskan di sini bahawa peruntukan yang diluluskan ini meliputi 7 program, merangkumi program sedia ada dan serta program baru yang berjumlah 708 juta ataupun 708.8 juta. Daripada jumlah itu, sebanyak 680 juta, iaitu peningkatan sebanyak 70 juta dari peruntukan tahun 2020, akan disalurkan secara spesifik bagi pelaksanaan 4 program bersifat rakyat sentrik bagi membantu meringankan beban kos sara hidup rakyat. Ianya meliputi 3 program subsidi itu, iaitu program penstabilan harga minyak masak, program subsidi tepung gandum kegunaan am dan program pengedaran barang perlu dan LPG dan juga community drumming. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, program community drumming ini bertujuan untuk memastikan masyarakat luar bandar dan pedalaman supaya dapat membeli 7 barangan keperluan pada harga yang ditetapkan sama seperti di bandar. Sehingga kini, program ini telah memberi manfaat kepada lebih 1.1 juta penduduk di kawasan pedalaman di seluruh Malaysia. Saya akan menyentuh sedikit lagi berhubung perkara ini sewaktu menjawab pertanyaan yang berhormat Hulu Rejang sebentar lagi. Program ini akan membawa lebih banyak kelegaan kepada masyarakat terutama di kawasan pedalaman apabila capaiannya dikembangkan ke kawasan yang baru sedikit masa lagi. Program rakyat sentrik keempat adalah di bawah inisiatif penyeragaman harga dan sebanyak 40 juta digerakkan bagi program penyeragaman harga di Sabah, Sarawak dan Labuan. Terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Yang Berhormat Menteri Kewangan yang turut sensitif terhadap keperluan menstabilkan harga barangan keperluan khususnya di pekan kecil dan pedalaman dan juga untuk Sarawak, Sabah dan Labuan. Program penyeragaman harga ini mencatatkan peningkatan sebanyak 100% daripada sejumlah 20 juta yang telah diperuntukkan pada tahun sebelum ini. Jadi, berita gembira ini akan membuka lebih banyak peluang bagi masyarakat di Sabah, Sarawak dan Labuan untuk menikmati harga barang kawalan yang sama seperti di Semenanjung. KPDN-HP turut diperuntukkan sebanyak 28.8 juta ringgit bagi melaksanakan 3 program untuk membantu komuniti perdagangan, pengedaran dan galakkan penghasilan dan pembelian produk buatan tempatan. Program-program ini melibatkan pembangunan franchise yang mendapat 3.8 juta ringgit, program franchise mikro mampu milik mendapat 5 juta ringgit dan kempen beli barangan Malaysia serta program jualan Malaysia yang mendapat sejumlah 20 juta ringgit. Tuan Yang di-Pertua, izinkan saya mengambil kesempatan ini untuk menghargai kepentingan peranan dan sumbangan yang dimainkan oleh anggota penguatkuasa KPDN-HP. Untuk makluman ahli yang berhormat, mulai 18 Mac tahun 2020 ini hingga 24 November 2020 ini, sejumlah lebih kurang 490,000 premises perniagaan telah diperiksa di seluruh negara oleh anggota penguatkuasa KPDN-HP. Ini bagi memastikan pemantauan ke atas semua undang-undang yang dikuatkuasakan oleh kementerian ini, khususnya bagi memastikan bekalan makanan dan keperluan asas mencukupi. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 4,744 kertas kesihatan telah dibuka di bawah pelbagai akta dengan nilai rampasan dianggarkan berjumlah 60,711,711 ringgit. Sebanyak 3,468
8 kes telah dikompaun sepanjang tempoh PKP, PKPP, PKPP1 dan PKPP2. Dan ini dengan nilai kompaun berjumlah RM1,513,102. Kes tertinggi adalah di bawah Akta Timbang Sukat 1972 dengan 2,487 kes, diikuti dengan Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan tahun 2011 sebanyak 1,350 kes serta Akta Kawalan Bekalan 1961 sebanyak 386 kes. Anggota penguatkuasa seramai lebih kurang 2,300 akan terus digerakkan bagi memantau keberadaan dan kecukupan barangan keperluan harian. Selain itu, KPDN HGP juga bertegas untuk memastikan harga barang sentiasa stabil dan terkawal. Tindakan akan pernah diambil ke atas peniaga yang cuba mengaut keuntungan secara berlebihan dan tidak beretika. Tuan Yang di-Pertua, sepanjang pembahasan Belanjawan 2021, terdapat beberapa perkara disentuh berkaitan dengan kementerian ini oleh ahli-ahli yang berhormat yang mengambil bahagian dalam pembahasan. Yang berhormat Batang Lupa ada membangkitkan tentang isu agihan peruntukan KPDN HGP untuk negeri Sarawak, iaitu khas untuk negeri Sarawak. Dan untuk makluman yang berhormat Batang Lupa, agihan peruntukan untuk negeri Sarawak adalah lebih kurang 212 juta yang mana ia meliputi ke-1, 3.88 juta ringgit untuk bayaran gaji kepada 101 pegawai pemantau harga di negeri Sarawak. Kedua, 68 juta anggaran untuk program skim penstabilan harga bilik masak di negeri Sarawak atau COSS, Cooking Oil Subsidy Scheme. Ketiga, 121 juta ringgit untuk peruntukan untuk program pengedaran barang perlu LPG dan community drumming di negeri Sarawak. Keempat, 3 juta anggaran untuk subsidi tepung gandum kegunaan AM. Dan kelima, 16.2 juta ringgit untuk program penyeragaman harga Sarawak bagi menyeragamkan harga minyak masak, tepung gandum dan gula. Ini pengangkutan pot to pot. Dan keenam, 310,000 ringgit untuk program dan aktiviti kepenggunaan negeri di negeri Sarawak. Saya berterima kasihlah di atas saranan juga daripada Yang Berhormat Ulu Rejang yang telah mencadangkan agar kawasan-kawasan baharu turut dilibatkan di dalam program community drumming, khasnya di dalam kawasan beliau sendirilah. Suka saya maklumkan, berdasarkan peruntukan sebanyak 200 juta ringgit, iaitu tambahan sebanyak 50 juta ringgit pada tahun 2021, kerajaan akan dapat memperluaskan program ini ke 137 kawasan baharu termasuk beberapa pulau di Semenanjung dan di Sabah. Semua cadangan kawasan termasuk kawasan baharu bagi program pengedaran baharu pengedaran barangan perlu LPG dan community drumming 2021 telah dinilai dengan adil dan tulus melalui jawatankuasa penilaian kawasan. Jadi di Sarawak juga banyak kawasan-kawasan baru. Di kementerian hanya kawasan yang benar-benar layak sahaja akan dimasukkan dalam program ini. Dengan peluasan kawasan ini, saya percaya lebih ramai penduduk akan dapat menikmati manfaat daripada program ini bagi tahun 2021, mengatasi manfaat yang telah diberikan pada tahun 2020 ini. Pertambahan, Yang Berhormat Langkawi ada membangkitkan isu perniagaan yang YB kalau tidak ada mereka dalam Dewan boleh kalau kesuntukan masa. Tapi tak banyak lagi. Boleh. Silakan. Tuan Di-Pertua, saya rasa tak boleh macam tu sebab kita kena bawa tag. Mungkin dia orang ada di dalam bilik mereka. So Saya jawab tak apa. Baik, silakan jawab. Ya. Terima Yang kasih. Berhormat Langkawi ada membangkitkan perniagaan yang gulung tikar yang menyebabkan ramai kehilangan pekerjaan. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, berdasarkan data daripada Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM,
Penamatan atau penggulungan entiti perniagaan bagi tempoh Mac hingga Oktober 2020 adalah lebih rendah berbanding tempoh yang sama bagi bulan Mac ke Oktober 2018 dan juga bulan Mac ke Oktober 2019. Keadaan ini boleh dikaitkan dengan langkah proaktif kementerian dan kerajaan menyediakan inisiatif dan insentif antaranya melalui program moratorium bagi membantu entiti perniagaan yang terkesan akibat penularan wabak COVID-19 dan mampu bertahan tanpa terpaksa menggulung perniagaan masing-masing. Untuk makluman Dewan Yang Mulia juga, Kementerian melalui SSM sedang merangka kaedah yang bertujuan menambah baik perundangan berkaitan rehabilitasi syarikat termasuk mekanisme penyelamat korporat dan skim perkiraan atau kompromi. Ya. Di antara pendekatan yang sedang diperhalusi adalah untuk memudah cara syarikat yang mempunyai masalah keuangan tapi masih mampu untuk terus berdaya saing. Terima kasih saya ucapkan kepada Yang Berhormat Bayan Baru atas saranan untuk merangsang ekonomi domestik melalui pelaksanaan kempen Beli Barangan Malaysia, KBBM. Pelaksanaan kempen ini secara menyeluruh dengan penglibatan pelbagai pihak seperti kementerian, jabatan, agensi serta sektor swasta di negara ini berupaya untuk membuahkan impak positif yang signifikan kepada ekonomi negara yang terjejas akibat pandemik COVID-19 yang melanda negara ini. Apabila kita membeli barangan Malaysia, permintaan ini akan meningkatkan pengeluaran yang secara tidak langsung meningkatkan pendapatan perusahaan dan pengusaha tempatan, bahkan kemungkinan menyelamatkan pekerjaan sedia ada, malah mungkin mewujudkan pekerjaan baharu terutama dalam sektor perujukan dan pembuatan produk. Saya turut menyarankan agar ahli yang berhormat dapat terus menyokong penggalakan KBBM atau kempen Beli Barangan Malaysia dan juga program jualan Malaysia di kawasan parlimen masing-masing. Yang berhormat Betong ada membangkitkan berkenaan peranan kerajaan untuk membantu pengusaha produk makanan atau pertanian di negeri Sarawak untuk menebusi hypermarket dan seterusnya ke pasaran antarabangsa. Untuk makluman Yang Berhormat Betong, Kementerian telah menjalankan program dan inisiatif seperti program suaian pedadan perniagaan atau business matching and pitching session secara khusus dan berterusan antara pihak hypermarket dengan pengusaha PKS Sarawak sejak tahun 2017 lagi. Antara pasaraya besar yang selalu menyertai program ini ialah Pasaraya Ion dan Maidin. Kementerian juga membantu pengusaha dari negeri Sarawak dari aspek bantuan pembungkusan dan pelabelan dengan kolaborasi bersama pihak MARDI dan Malaysia Design Development Centre, DDEC. Melalui usaha ini, penebusan produk keluaran pengusaha daripada negeri Sarawak ke pasaraya utama negara akan menjadi lebih mudah. Tuan Yang Di-Pertua, di kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ahli-ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian dalam pembahasan pada kali ini. Saya percaya pandangan dan cadangan ahli yang berhormat dapat membantu memperkukuhkan lagi dasar dan tanggungjawab yang telah dimainkan ataupun diamanahkan kepada kementerian ini untuk dilaksanakan. Dan kementerian akan terus komited untuk memastikan peruntukan ini diuruskan secara inklusif, adil dan saksama agar kelestarian rakyat serta kelangsungan sektor perniagaan dan perujukan domestik akan terus terpelihara. Sebelum saya mengucapkan akhir Yang Berhormat Tuan Di-Pertua, saya ingin juga saya bangga kerana kali ini dalam sesi ini kementerian hanya mendapat 8 soalan saja yang ditanya. Jadi tidak mengganggu. Yang Berhormat Menteri sedikit. Boleh saya mohon penjelasan? Bagi ruang macam mana nak tanya? Boleh ya? Tuan Di-Pertua? Boleh? Boleh. Boleh.
Sila. Terima kasih Yang di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya ingin mendapat sedikit penjelasan mengenai isu rintihan dan keluhan yang dibawa oleh pengusaha bas-bas persiaran, bas-bas sekolah dan bas persiaran yang lain, terutama sekali dalam bidang pelancongan. Tetapi saya rasa Yang Berhormat Menteri, walaupun tak ada persoalan yang dibangkitkan, tetapi isu ini saya rasa banyak kali gabungan-gabungan pengusaha bas-bas telah cuba menghantar memorandum untuk berjumpa dengan kementerian, bukan saja kementerian Yang Berhormat Menteri, tetapi Jabatan Perdana Menteri. Semalam Yang Berhormat KPKT juga menyatakan 3 kementerian terlibat dalam isu pengusaha bas sekolah yang sehingga hari ini tidak mendapat keadilan. Memang ada satu moratorium, tetapi syarikat corporate credit ini yang impose charges terhadap mereka, pinjaman yang mereka terpaksa bayar. Mereka ni sekarang stuck in the middle tanpa ada sesiapa untuk memberikan suara untuk mereka. Jadi saya ingin bertanyakan, saya faham KPDN HEP salah satu kementerian bersama dengan KPKT, Pengangkutan dan MOF yang akan berusaha, tetapi saya tak dengar lagi apa usaha dari pihak kementerian sebelum bas-bas mereka ini ditarik. Saya rasa Yang di-Pertua pun tahu banyak pengusaha bas persiaran, bas sekolah, bas mereka itu hampir kena tarik ataupun sudah ditarik. Jadi apa keputusan dan rancangan daripada kerajaan untuk membantu golongan mereka ini? Terima kasih. Ya. Saya nak tanya tentang kawalan harga. Kebanyakannya bukan soalan, tapi Saya serah pada Yang Menteri. Berhormat Betul Kawan sendiri yang sangat peka dengan isu ini. Terima kasih kerana saranan dan juga cadangan ataupun teguran. Kita ambil serius perkara ini. Memang kami sudah ambil perhatian, dan seperti mana yang diketahui oleh Yang Berhormat sendiri tadi, hal ini adalah merangkumi 3 kementerian, ya. Dan antara kami telah berunding, bukan tak memberi perhatian atau tak peduli. Memang kita ambil peduli. Jadi Yang Berhormat sendiri pun banyak pedulikan perkara ini. Marilah kita bersama-sama buat penyelesaian ataupun merundingkan bagaimana kita nak menyelesaikan. Kerana ia melibatkan akta-akta, ya. Jadi kalau boleh diberi masa sedikit lagi, kami akan kita berharap akan dapat sampai ke satu penyelesaian untuk mereka. Kita peduli mereka, ya. Terima kasih. Betul kawan. Menteri. Yang Berhormat Terima kasih, Menteri, saya harap Yang Berhormat Menteri boleh meluangkan masa untuk berjumpa dengan mereka, sebab semalam gabungan tersebut telah datang untuk jumpa dengan YB Menteri atau timbalan, tetapi pegawai kata selagi belum dapat green light tidak boleh disusun satu tarikh untuk temujanji tersebut. Jadi saya harap kementerian akan meluangkan masa untuk berjumpa dengan kawan. mereka semua. Dan Terima kasih. tadi saya berhubung dengan Terima kasih, Betul Kawan Betul untuk Kawan. bagi tarikh untuk mereka datang berjumpa kami di Baik. kementerian.